Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dah lama dah rasanya kan aku ni tak ke udara. Tak ke udara gitu. Okey, aku minta maaf ya guys sebab aku ada masalah yang tak dapat dielakkan. So, aku kena stopkan dulu. So, di tahun baru ni, Happy New Year. Buat subscribe aku semua. I love you. Jaga kesihatan, okay? Di tahun baru ni aku akan come back balik. Akan sentiasa hari-hari upload video baru, okay? Doakan aku supaya aku sentiasa sihat walafiat. Gitu. Okay. Malam ni mungkin video aku ni memang panjang sikit. So kat sini ada cerita. Ni cerita pengalaman daripada aku sendirilah. Cerita ni tajuknya ialah rumah sewa. So rumah sewa yang orang kata dikongsi, rumah sewa yang dikongsi bersama-sama makhluk yang tidak nampak di mata. Okay. Episod yang pertamanya aku akan ceritakan ni waktu aku bujang-bujang lah, belum kahwin lagi, jiwa gitu. Kejadian ni berlaku pada tahun 2002. Bukan 2002 pula. 2019. 2019. Maklumlah perkara ni dah lama, jadi tergabur lah sikit kan. Okay. So, aku sewa rumah lah, tapi rumah flat. So, rumah flat tu 4 tingkat je lah, tak ada lift lah. Takkanlah 4 tingkat nak ada lift kan. Tak masuk akal pula. So, aku dapat rumah aku yang atas sekali tu. Atas sekali tu. Aduh, cinta nak turun memang sedap. Tapi nak naik tu kalau bawa barang, nak mati. Okey lah, kita abaikan tentang tu. Okey. So, biasalah orang bujang-bujang ni kan. So, sewa semuanya bujang-bujang lah duduk kat dalam rumah tu kan. So, ada yang kerja kilang, ada yang kerja kerani. So, ada yang kerja sebagai cashier, ada yang security. Macam-macam lah kawan-kawan aku yang kerja kan. So, aku dapat bilik yang tengah, bilik yang nombor 2 lah. So, first time aku masuk kat rumah tu, nak masuk, masa nak duduk tu, aku rasa memang hawa dia berbeza lah. Hawanya rasa macam macam nak cakap, suasana yang macam orang kata apa, yelah macam ada something kan dalam rumah tu kan. Tapi aku duduk dalam seminggu, 2 minggu. So tak ada apa-apa lah kan yang terjadi. Kalau nak masuk 3 minggu tu, aku rasa pelik sebab aku duduk satu bilik dengan kakak angkat aku kan. Kakak angkat aku ni pula dia kerja security. And then bila malam aku tidur seorang lah. Tapi yang lain-lain tu pun diorang pun tidur lah bilik seorang-seorang kan. So aku tak boleh nak tidur. Sebab apa? Sebab aku akan sentiasa dengar apa orang kata, dekat atas kita punya macam atap tu lah kan. Kan kita kan yang terakhir kan. Atas ceiling aku tu, macam atas ceiling tu lah, aku dengar macam orang main guli tau atas tu. Tus main guli. So aku cakap dengan kau ni pun, apa cerita ni pun rumah aku dah naik siap. Aku dengar macam-macam lah bunyi. Dalam pukul 12 lebih ke atas, pukul 1 macam tu lah. Bila dah malam macam tu, biasalah kan, sunyi sepi lah, orang semua, kebanyakan semua dah tidur kan. So dengar main guli, dengar macam ada benda macam cakar dekat atas dekat atas kita punya macam ada atap rumah tu kan.
macam cakar-cakar. Takkanlah burung pula kot nak cakar-cakar kan. Tapi aku ni fikirlah agaknya burung lah kot. Tapi burung apa yang aku jadi pelik, burung apa yang cakar-cakar tu kan. Cakar. Jadi aku pun tak boleh tahan. Aku cakap, tanya kakak aku lah. So, kakak aku cakap iya ke, sebab dia kerja malam. So dia tak tahulah. Lepas tu aku cakap dengan dia, kalau nak tahu cerita, apa kata aku suruh dia ambil cuti, suruh dia dengar apa yang aku dengar. Lepas tu satu hari tu dia tak ambil cuti lah, sebab dia ni kerja security, macam security ronda-ronda tu. So dia boleh lah balik kan. Dia tak puas hati sebab aku selalu duduk cakap kan. Lepas tu dia pun pukul 1 lebih dia try balik lah. Dia pun sambil-sambil dia dah tunggu call masuk kan. Kalau kena panggil balik kan, pejabat dia balik lah kan. And then dalam pukul 1 lebih tu aku cakap, dengar tak tu? Aku cakap dengar bunyi orang main guli. Kalau aku cakap tak percaya kan. Dia dengar lah, dia dengar betul. Dia kata dengar orang main guli. Dia kata siapa duduk kat atas nak main guli kan. So bunyi, lepas tu bunyi main guli. Dah bunyi main guli senyap, dengar bunyi cakap-cakap tu macam kalau burung apa. Tu satu hal, satu bab. Lepas tu pula satu lagi kat bilik air. Bilik air yang satu bilik air ni lah bilik air yang kita kongsi ni ramai-ramai kan. Aku mula-mula aku ingatkan yang seorang ni dia dah balik kerja. Lepas tu dia keluar lah dengan power dia. And then yang seorang tu kerja kilang kan. Yang kadang dia selalu ambil OT. Kalau dia ambil OT kan dia lambat sampai rumah. Mungkin dalam pukul 8, pukul 9 macam tu lah kan. Aku ingatkan dia balik tau. Lepas tu aku ingat dia balik, dia guna bilik air. Dengar pintu bilik air kot. Bilik air tu bunyi ketung. Bunyi orang masuk bilik air. Dengar lepas tu bunyi beldi. Macam orang alih-alihkan beldi. Dah satu malam pukul 8 lebih lah. Lepas tu aku panggil lah kawan aku tu, nama dia Zura. Aku panggil Zura. Tapi dia senyap. Lepas tu aku cakap bilik dia pun aku tengok selalu kalau dia balik, bilik dia kan ada nampak cahaya lampu kan. Dia selalu buka lampu. So maksudnya ada lah orang dalam bilik tu kan. Tapi aku tak berani nak buka pintu bilik dia. And aku pelik kenapa bilik dia gelap. Lepas tu bilik air pun tak ada cahaya lah, bilik lampu lah kan. Jadi macam aku cakap Zura, aku ketuk-ketuk lah kan. Senyap sepi. Tak ada dengar beldi, tak ada dengar ni kan. Senyap je. Lepas tu aku tak puas hati. Aku pun terus lah onkan lampu bilik air. Aku terus buka, kosong. Tak ada. Aku cari, macam aku dah ketakutan lah kan. Cakap apa benda ni. Lepas tu lepas tu dah dekat setengah jam. Lepas tu kawan aku semua tu balik. Lepas tu aku cerita lah dekat dia. Lepas tu rupanya maksudnya bukannya aku yang kena kacau je. Rupanya si kawan yang seorang lagi tu pun pernah kena kacau kalau dia tinggal seorang kat rumah tu. Dia kena kacau macam dia fikir kan, sebab dia kan pilih bilik master kan, bilik besar kan. Jadi dia tak ambil pot lah sangat kan. Dia fikir macam kita orang kan kadang suka keluar masuk kan. So dia tak ambil pot lah, hantar lah. So dia fikir satu hari tu tak tahulah kenapa dia rasa macam pintu, dia dengar lah pintu kat ruang tamu tu ada orang ketuk. And then dia ingatkan sebab kita orang kan semua dah ada kunci, ingatnya siapa. Lepas tu dia buka tapi tak baik. Yang dia pun pelik sebab apa, kenapa orang tu ketuk tapi tak bagi Assalamualaikum. Dia ketuk je tau. Lepas tu dia try buka, dia tengok tak ada. Tapi takkanlah orang tu boleh hilang dengan sekelip mata kan. Jadi macam dia pun macam rasa macam seram sejuk, terus lah kunci pintu tu kan. Terus je masuk bilik. Lepas tu dia dengar lagi ketuk kan pintu tu. Dia memang tak nak buka lah. Dia rasa macam seram kan. Dia tak nak buka. Lepas tu dia try telefon seorang-seorang lah. Telefon kita orang lah, ada kat mana. Lepas tu kita orang cakap kita kat luar. Dia kata, tapi dia tak bagi tahu apa-apa. Lepas tu dah tu dia dengar pintu tu kena ketuk. Dia kena ganggu. Lepas tu dia dengar, dia ingatkan kita orang ni dah balik tau. Lepas tu dia dengar pintu bilik kawan aku seorang lagi tu bunyi tutup tau.
So fikir kawan aku dah balik lah kan, lagi keluar kan. Lepas tu dia pun tak kisahlah. Lepas tu dia dengar lagi macam pintu yang kawan aku tu bunyi lagi. Bunyi macam apa orang kata tutup lagi. Tutup buka macam tu. Tapi dia buka jugalah pintu bilik dia slow. Dia try ngintai, tak ada pula. So dia terus kunci pintu. Dia telefon yang kita orang lagi. Dia cakap apa, kalau boleh suruh balik cepat. Dia cakap balik cepat. Dia kata jangan balik lambat-lambat. Dia kata sebab dia cakap dia takut. Dia kata gitu. So kita orang pun macam kawan aku yang seorang lagi tu pun balik lah. Waktu dia cerita lah, dia cakap tadi dia kena kacau yang pasal pintu tu. Ada orang ketuk, dia ingatkan ada orang ada siapa datang ke, budak ke kacau ke kan. Tak ada. Lepas tu pintu bilik kawan aku tu pula dia buka katuk. Dia kena macam tu lah. Yang aku yang seorang lagi kawan aku tu pun dia pun cakap juga, kadang dia perasan macam kat dalam, sebab dia kan selalu macam kerja security kan, tak menentu. Kadang boleh balik-balik rumah sekejap kan. Kadang-kadang dia perasan macam kelibat-kelibat perempuan, dia kata itu. So nak dijadikan ceritanya pula, satu hari ni aku ni kan jenis yang macam orang kata lemah semangat First time tu aku kena ekstria kat dalam rumah tu. So diorang cerita lah, aku memang tak ingat apalah. Diorang panggil lah orang yang pandai kan untuk berubatkan aku ni. Dia cakap lah, so berapa orang yang pegang aku, 5 orang ke 6 orang pegang aku pun tak boleh pegang, boleh terlepas juga. Betapa kuat punya yang masuk kat dalam badan aku ni. Dia cakap apa tu, lupa sebab apa. Aku ingatkan masa tu maghrib. Aku seingat akulah kejadian tu. Itulah orang kata kalau maghrib, kalau kita tak boleh solat ke kan, janganlah baring kan. So orang kata janganlah baring. Lepas tu bukalah lampu bagi terang kan. Ni tak. Lepas tu tengok TV kan, dengan lampu pun tak nak buka, gelap gelita. Jadi tentu-tentulah agaknya dia pun baru keluar daripada zon merah dia. And then aku masa tu tengah baring mengiring. Aku tengok TV lah. Then aku tak solat lah masa tu sebab aku uzur kan. Aku pun baring. Tiba-tiba tengah aku baring ni aku memang rasa tu first time tau. First time aku kena tu. Aku rasa macam ada sesuatu, macam ada orang tu dia peluk aku. Dia peluk aku daripada belakang ni, dia grip aku tau. Mula-mula dia peluk, rasa macam dia peluk. Lepas tu makin lama tu dia punya pelukan dia tu macam buat macam kita sesak nafas, seolah-olah macam tak boleh. Dia bunyi kuat dia peluk kita tu, macam sampai nak nafas aku tu macam tak boleh nak ni tau. Lepas tu aku dah rasa lain macam kan. Sampai kan aku nak cakap aku panggil kawan aku yang kat dalam bilik tu lah kan. Kawan aku yang duduk kat dalam bilik tu, aku panggil. Perasaan aku tu, aku panggil memang orang kata kuat lah. Memang kuat aku panggil dia kan. Kuat. Zura aku panggil nama dia kan. Zura. Tapi sebenarnya suara aku tu tak keluar tau. Tak keluar. So aku dah rasa dah lain macam, sebab makin lama aku rasa macam benda tu macam dah mencengkam leher aku, suara aku tu kan. Jadinya aku sempat sebut Allah tu. Aku sempat sebut last tu, perkataan Allah terus macam terlepas tau. Apa lagi bila dah terlepas itu, aku pun menangis lah, lari lah pergi kat bilik dia. Ketuk bilik dia kurang nangis. Lepas tu kawan aku ni dia cakap, kau kenapa? Kata aku cakap, kau tak apa hati kau aku panggil. Cakap lah, aku jerit nama kau, kenapa kau tak nak tolong aku? Lepas tu aku terus masuk bilik dia. Aku cakap, kunci pintu. Kenapa kak? Kenapa? Dia cakap, kenapa kau nangis ni? Aku takut. Aku cakap gitu kan, kawan aku takut. Aku takut. Kenapa? Tadi aku kan baring, aku tengok TV, cerita Endon. Aku minat cerita Endon. Lepas tu
aku setelah yang ada macam ada benda peluk aku kan. Lepas tu makin lama makin erat sampai kuat tau dia grip aku kan. Lepas tu yang aku cakap. Lepas tu dia kata, betul ke kak kau kena macam tu? Betul lah, takkan aku nak buat cerita pula. Lepas tu aku cakap dengan dia. Lepas tu sempat last tu aku sempat sebut, sebab aku sebut nama Allah tu. Aku dapat sebut Allah wah gitu je. Itu yang terlepas. Lepas tu cakap, bahayalah kak macam ini kalau kau kena. Lepas tu dia telefon kawan kakak aku kan. Kakak angkat aku terus balik. Aku dah nangis-nangis, dah takut dah. Lepas tu sejak daripada tu aku dah tak berani lagi dah. Orang kata nak duduk rumah tu seorang-seorang. Kalau diorang tak ada, kalau macam kata kawan aku ada pun, aku kalau dulu aku stay duduk dalam bilik seorang-seorang kan, tak apa kan. Sekali ni kalau kawan aku tak ada, aku tak duduk rumah tu. Aku ikut sama keluar pergi mana-mana. Tak berani kat rumah tu. Lepas tu sejak first time aku kena istria pasal kena tu, teruslah aku sakit. Aku sakit. So aku berubat lah. Diorang bawa aku pergi berubat macam-macam lah. Benda-benda tu dah, orang kata macam-macam lah, dah masuk dalam aku kan, nak menguasai diri aku ni. So tukang ubat yang masa diorang cakap tu, yang masa aku hysteria tu kan, aku tak ingat apa-apa kan. So tukang ubat tu cakap benda tu sebenarnya dia duduk dia rumah dia dekat bilik air. Kau tahu tak, kat bilik air rumah dia memang dia perempuan. Dia memang rumah dia tu kat bilik air. So yang peluk aku tu pun perempuan tu lah. So yang main guli kat atas tu pun dia jugalah. Kata yang orang tu orang Indon tau. Orang Indon tu lah cerita. Lepas tu dia kata dia suruh aku ni pergi berubat lagi lah. Sebab apa? Dia tengok benda tu macam suka dengan aku lah. Dia cakap macam benda tu macam selesa kat aku. Macam dia nak berdamping dengan aku lah. So siapalah nak kan benda-benda macam gitu, ya Allah. Itulah. Itu yang masa aku cerita aku yang masa aku belum kahwin lagi lah. Duduk ramai-ramai kan, seronok duduk bujang kan. So kalau dah kena dapat rumah yang ada macam gitu, macam mana tu? Satu. Lepas tu okey, ni cerita yang kedua. Cerita kedua ni pula sepatutnya aku cerita yang kedua ni dulu. Ayolah, tunggal langgang cerita aku ni ya Ravi. Kali ni kita orang dah berpindah lah daripada rumah flat tu kan. So kita sewa bilik je. So masa kita orang nak sewa bilik tu, si yang brother yang jaga bilik tu, dia tak bagi tahu tau. So kita orang dapat bilik yang terakhir lah, bilik last, berhampiran dengan bilik air. So senang lah kan nak pergi bilik air kan, berhampiran dengan bilik air. So and then berhampiran dengan tempat masak. So senang lah kan. So aku suka lah macam tu, daripada kalau aku mau ambil bilik satu ke bilik dua ke, jauh-jauh sangat kan. Tapi ada cerita yang kurang enak pula di sebalik bilik yang terakhir tu. Rupanya abang tu dia tak nak bagi tahulah sebenarnya bilik tu pernah ada penyewa orang kata mati kat situ, kat dalam bilik tu. Sebab apa? Sebab penyewa tu terlebih tekan barang lah kan, main barang kan. So dia terlebih dos, jadi dia matilah kat dalam bilik tu. So kira satu hari lebih lah, masa 2 hari kot, baru orang ingatkan kat situ kan. Biasalah kan kita kalau sewa bilik. So kalau sewa bilik mana nak ambil pot cerita-cerita orang, ambil tahu hal orang kan. So
Mungkin perada yang jaga bilik tu mungkin dia fikir agaknya orang ni keluar ke kan. So dia tak fikirlah orang tu rupanya dah mati kat dalam tu. So kita pun dapatlah bilik tu. Okey lah. Tapi masih juga aku tak ada kelebihan macam orang kata anak indigo tu, bukanlah. Tapi aku selalu cakap, selalu minta jangan bagi tunjuk aku rupa sebenar dia lah. Kalau kau nak bagi tahu kat aku kewujudan kau tu, kau cuma bagi isyarat lah, tanda-tanda macam kau tu ada kat situ. Macam contohnya kau bagilah isyarat something macam penyapu bergerak ke, apa benda yang bergerak. Jangan kau tunjukkan rupa kau yang sebenar je. Sebablah aku tak mau. Sebab aku memang, aku cakap aku memang aku tahulah diri aku kan. Sebab aku ni bukan jenis orang yang kuat kan. Nanti kan pengsan ke apa kan susah kan. Okey lah. First sama juga, bila aku masuk melangkah dalam bilik tu, aku pun rasa seram lah. Rasa tiba-tiba bulu roma kat tengkuk aku ni naik kan. Aku pun yelah, baca je lah kan ayat kursi kan. So minta yang baik je lah kan. Masa tu aku tak tahu lagi lah kisah apa orang kata pasal bilik tu kan. So selalu kan aku kerja cashier. So aku kerja pagi cashier. Aku masuk kerja pukul 6 pagi. And then aku balik petang sebab balik petang lah pukul 7 aku masuk pukul 7 pagi. Salah 7 pagi aku balik pukul 3 petang. So bila waktu macam tu, so aku balik je, terus aku bercuci baju ke, and then masak ke sikit ke. Biasalah orang bujang, apa nak disusahkan kan. Maggi ke apa ke ada jadi, perut kenyang sudah lah kan. So aku jadi macam pelik bila saat aku nak tidur je dalam bilik tu kan. Aku tak boleh tutup lampu kat dalam bilik tu. Bila aku tutup lampu je, aku nampak dekat macam tepi pintu tu aku nampak macam kelibat macam orang tengah baring dengan selimut tu. Aku nampak macam banyak kali. Sebab tu aku bila tak tutup apa orang kata tak tutup lampu, jadi dalam bilik tu panas kan. Jadi lepas tu aku pesan lah dengan, kebetulan kan sebab aku kan bilik yang dekat dengan dapur. And then aku pesan lah dengan owner bilik tu yang jaga tu lah. Aku cakap, bang boleh tak, kalau boleh jangan tutup lampu dapur ni bang. Kenapa? Sebenarnya gitulah. Kenapa? Dia tanya. Kata aku cakap lah dengan dia, tak tahulah, aku rasa kalau macam aku tutup lampu bilik kan, lampu dapur tu pun tutup, and then aku nampak dekat tepi pintu tu macam kelibat orang tengah baring berselimut. Aku cakap macam itu. Lepas tu abang tu macam, ya je lah kau ni, ajaklah dia kawan. Dia cakap macam gitu. Ish abang ni tak nak, takut aku. Dia cakap, ada je lah kau ni, kau selalu nampak ke? Dia tanya dengan aku kan. Masa aku cakap, sebab tu lah orang cakap orang tak boleh ni tutup lampu. Kalau orang tutup lampu, orang akan nampak kelibat tu. Taklah macam 1 jam tu, tak adalah nampak sampai 1 jam kan. Macam nampak lah dia macam sik, macam tu lah. Jadi bila dia nampak macam tu kan, jadi kita kan macam takut kan. Lepas tu yang buka lampu nak tidur, bila ada lampu macam mana nak tidur kan, tak selesa macam tu. Lepas tu, so kalau bila nak ni satu bab. Lepas tu barang-barang dekat dalam bilik aku tu kan, kita kan bilik kan masing-masing kan pakai mangga. Tak mungkin lah ada orang pula nak masuk dalam bilik kita kan. So barang kita orang kat dalam bilik, misal kata kita letak macam Maggi kan, biasalah
orang sewa bilik ada jap air, apa benda, tempat jap air masak ke apa benda kan, mesti benda tu akan beralih tau. Mesti beralih. Yang pelik tu beralih. Tak ada, dia tak duduk, kedudukan dia tu tak sepatutnya duduk tempat yang biasa, dia beralih. Setiap kali lepas tu aku tanya dengan kakak aku tu, kakak aku cakap dia tak ada pun, tak ada usik lah, dia kata. Lepas tu aku dah rasa macam, dah rasa tak sedap macam lain macam aku cakap kan. Aku cakap aku tak nak duduk bilik ni. Aku rasa bila aku duduk bilik tu kadang kan emosi aku macam tak stabil. Sebab aku kan tak berapa baik sangat kan, masih lagi orang kata lemah semangat kan. Lepas tu macam kalau aku seorang-seorang duduk dalam bilik tu, kadang-kadang aku macam tiba-tiba aku jadi sedih. Aku jadi macam tak tahu, macam sedih, tiba-tiba sedih, nangis tau. Macam aku pelik macam sedih sangat, sedih, tak tahu sedih kenapa, aku tak tahu sedih kenapa, tapi aku jadi nangis. Macam tu. Lepas tu kakak aku cakap kalau macam gitu cubalah jangan lupalah solat, kata kakak aku kan, semayang. Aku pun buat solat semayang kan. Bila aku solat semayang tu okey lah sikit kan. Tapi sampai satu hari tu macam mana aku tertidur lah. Tu orang cakap kalau petang jangan tidur, dekat maghrib jangan tidur kan. Masa tu dah penat sangat. Aku tertidur. Lepas tu aku tertidur. Lepas tu aku tak, orang kata tak onkan lampu. Masa aku balik pukul 3 lebih tu, so diorang ada buka lampu dapur, jadi diorang tutup bila dah sampai malam maghrib tu. Jadi gelap lah kan, tambah dalam bilik lagi gelap lah kan. And then masa aku tertidur, bila aku tertidur tu, lepas tu aku dengar macam suara orang nangis menangis. Nangis. Suara nangis tu suara lelaki, bukan suara perempuan. Aku tak tahu nak buat suara lelaki macam ni. Kalau lelaki nangis kan, orang buatlah sendiri. Aku dengar suara orang lelaki tengah menangis. Lepas tu aku macam, tengah macam dalam tidur dengar suara orang menangis. Macam mana tu? Rasa nak cari, macam orang kata terbangun lah kan, tak boleh nak tidur lah. Lepas tu sekali aku tengok gelap. Lepas tu aku dah nampak dah pula kelibat dekat tepi pintu tu kan, macam orang tengah baring tu. Selalu kan kalau kadang aku nampak kelibat tu macam orang kata dia baring, tapi kali ni kelibat dia tu pula aku nampak dia tengah duduk terlujur. Tapi aku tak nampak muka. Lepas tu aku pun apa lagi lah kalau nampak kelibat macam gitu. Kau menjerit lah aku. Terpekik aku dalam bilik tu, terkejut, terpekik. Terus lah, dah tak boleh nak berdiri. Terus yang abang yang owner bilik, yang jaga bilik tu pun, dengan ada lagi bilik yang ada orang kat dalam bilik tu, semua pergi kat bilik aku kan. Ketuk bilik aku dah jerit nangis. Pergi aku takut nangis kan. Pergi. Lepas tu abang yang buka tu, dia pecahkan je lah pintu. Sebab ni aku dah tak boleh nak buka. Kaki aku macam nak bangun tu nak buka pintu, sebab benda tu dah dekat tepi pintu. Macam mana? Takkanlah aku nak bangun nak buka pintu kat dia orang kan. Tak mungkin lah kan. Aku dah takut. So abang yang tu pun dia pecahkan pintu bilik tu. Dia pecah, buka lampu. Lepas tu aku dah macam nangis dah, tak tentu arah. Lepas tu diorang bagikan aku air, selawat. Lepas tu suruh aku selawat, basahkan muka aku apa semua. Lepas tu, kau kenapa kau? Lepas tu cakap dengan dia, kan orang dah cakap kenapa tutup lampu dapur. Orang cakap situ, macam orang nampak benda tu. Lepas tu benda apa? Kelibat orang. Lepas tu orang yang tidur kat tepi pintu tu, orang cakap pula tu orang tidur. Lepas tu orang dengar macam suara lelaki nangis. Lepas tu sekali orang tak boleh nak tidur. Lepas tu orang buka mata. Sekali orang nampak dia tengah duduk telunjuk. Tu yang orang terkejut tu. Orang menjerit dan minta tolong kan. Takut lah. Memang kita takut. Bayangkan nampak
tengah orang tengah duduk telunjuk, kita tak kenal siapa. Nasib baik dia tak toleh muka dia. Kalau dia toleh muka dia, aku rasa aku dah tak menjerit lagi dah. Aku rasa mungkin aku dah pengsan. Tak pengsan ataupun dah out agaknya. Aduh, ayai. Lepas tu rupanya oleh kerana sebab aku dah banyak kali nampak kelibat-kelibat tu, lepas tu kakak aku pun balik lah, sebab abang tu telefon kan. Kakak aku pun balik tengok. Lepas tu aku cakap dengan kakak aku tak nak tidur malam ni kat bilik, aku ikut dia pergi kerja. Kakak aku cakap, yelah, ikutlah dia pergi kerja, sebab aku kan lemah semangat kan, aku memang tak berani lah. Lepas tu abang tu pun cerita lah, sebenarnya dia minta maaf lah dengan kita orang, sebabnya sepatutnya dia ingatkan sebab aku ni tak lemah semangat. So dia pun tak nak lah cerita kan. So dia fikir benda tu tak akan ganggu orang ke apa ke. So dia ceritalah, rupanya sebenarnya apa yang aku nampak tu sebenarnya betul. Sebenarnya dia cakap lah, dia minta maaf sebab sebelum aku duduk ni sebenarnya ada satu orang lelaki lah. Dia sewa bilik tu, dia mati. Sebab dia mati tu lain sebab aku cerita tu lah. Dia terlebih ambil barang kan. So yang kira dah dekat nak masuk 2 hari lah, orang baru perasan, baru tahulah dia tu dah meninggal. Itu pun dia cerita sebab kawan dia cari dia. Lepas tu dia cakap lah, dekat tempat dia selalu pergi tu pun tak ada, sebab kawan dia urgent sangat cari dia tu, sebab katanya sebab dia dia ada duit lah kat tangan dia tu, ada duit bos dia. Jadi bos dia nakkan duit tu. So nak tak nak, so diorang minta izin dengan abang yang jaga bilik tu. Diorang nak pecahkan bilik tu, nak tengok lah kan. So alangkah bila dia orang pecah bilik tu, dia nampak lah yang dia ni rupanya dah mati, dah meninggal lah. Itulah. Lepas tu sebab tu lah bilik nombor 3 tu kata abang yang jaga tu, bilik nombor 3 tu tak akan kekal orang yang tak ada orang lama lah nak sewa bilik tu. Kalau Indon sewa pun kadang-kadang 1 bulan pun dia dah out. Kadang Melayu kadang 2 minggu pun dah tak nak lah bilik tu. Macam dia tak ada gangguan lah kan. Macam, tapi dia orang cakap, abang tu cakap yang dia orang tu tak ada macam nampak kelibat-kelibat yang dia tu. Kebetulan pula yang aku nampak kelibat dia tu, memang dia mati tu betul-betul kat tepi pintu bilik tu. Memang tu tempat dia. So dia nak menunjukkan dekat diri aku, dia tu sebenarnya kedudukan dia dekat situ. Ya Allah, ya Rasulullah. Sejak daripada kejadian tu, abang tu pun dah cerita soal yang benda yang betul. Sejak daripada tu memang aku tak pernah lah orang kata nak tidur bilik tu lagi dah. So aku akan ikut akak aku balik kerja petang. Lepas tu nanti kakak aku ambil je pukul 5. Ikut akak aku terus balik ke pagi. Aku sanggup lah tidur dalam kereta pun tak apa lah, daripada aku nak tidur kat bilik tu memang tak lagi lah. Lepas tu lama-lama tu ya, sampai bila kan lah kita nak tidur dekat dalam kereta kan. Tu orang kata cari jugalah bilik lah kan, mampu bilik lah. Biasalah kalau nak cari rumah sewa, kalau kat macam bandar kan macam mahal kosnya kan. So macam kita bujang-bujang ni bilik je lah yang boleh kita sewa, murah sikit kan. So okey, tu bilik sewa yang kita pernah duduk lah, orang kata, yang aku ceritakan tu. And then yang ni pula aku cerita bilik sewa baru pula ni. Selepas kita tukar cari bilik sewa, so kita dapat bilik sewa betul-betul bawah tu tempat kerja aku. So aku dapat kat atas lah. Dia macam rumah kedai lah kan. So senang lah. So aku tak perlulah lagi susah-susah
nak jalan kaki ke apa, pergi kerja. So aku turun je bawah dah sampai tempat kerja aku. So aku ingatkan so kita dapat bilik yang super besar sikit lah, tapi tak adalah bilik air kan. So bilik air tu kena kongsi ramai-ramai lah. And then it's okay lah, masuk pun tak ada apa-apa, tak adalah rasa meremang-remang di rumah aku tu, tak adalah. Okay lah, alhamdulillah lah. Tak ada orang kata benda apa-apa lah. Tapi aku tak ni lah, tak apa orang kata, tak kena gangguan. Tak kena gangguan, tapi orang lain yang kena gangguan. Gangguan tu gangguan apa? Dekat tangga, nak naik tangga. So kadang-kadang bila nak naik tangga tu kan, biasa kan orang suka telefon kat luar, duduk kat tangga berbirai-birai tu kan. So kat tangga tu ada sesuatu. Dia duduk kat rumah dia kat tangga tu. So dia duduk kat tangga tu. Salah-salah bega, kau nampak je tangga, tapi bila kau nak melangkah turun tu, kalau kau tak betul-betul kan, nanti kau mesti tergolek. Biasa yang selalu jatuh tu Bangla. Kat situ ada Bangla jugalah sewa. Bangla dengan Pakistan ada sewa. Dia orang akan jatuh tiba-tiba. Dia orang pun pelik. Padahal dia cakap dia tengok tangga tu. Dia rasa dia pijak tangga, tapi kenapa dia boleh jatuh? Bayangkan, kiranya dia tak memijak tangga tu 4 mata. Kau bayangkan 4 tangga tu dia tak pijak. Mana tak je. Memanglah kaki kau seliur tak kehel kan. Sejak daripada tu aku macam rasa macam cakap dengan kakak aku lah, kita minta dengan ustaz lah air basuhkan tangga ni. Manalah tahu kot ada benda kan. Tu minta dengan ustaz supaya je lah, minta kalau ni jangan ada apa-apa lah kan. Aku pun takut lah juga kan. Tapi ni lah, macam kakak Indon tu pun sama. Dia pun pernah jatuh kat tangga tu. Dia kata dia pijak, dia rasa dia pijak tangga tu, tapi sebenarnya dia pun pelik macam mana dia boleh jatuh. Sama juga macam mana si Pakistan dengan Bangla tu. Dia cakap dia terus macam 4 tangga lagi tu dia tak turun. Jadi macam tu lah. Kakak Indon tu pun kena. Lepas tu uncle tu pun pernah jatuh juga. Mujurlah aku ni, mungkin malaikat tu tolong aku kot. Agaknya malaikat aku tolong jaga aku kot rasanya. Lepas tu lepas kita minta ustaz air, lepas tu kita siram kat situ, selawat, baca tu, alhamdulillah lah, dah okey dah. Mana yang diorang lalu yang kena tu, tak ada lagi jatuh-jatuh. Kalau tak memang asyik jatuh je. Kiranya bila kita tanya dengan ustaz kenapa kan, so ustaz tu cakap itu memang rumah dia, tu memang tempat dia. So siapa yang nak ibarat kacau tempat dia, so dia memang kasih ni lah, dia tolak je lah kau. Benda lah tu. Itulah guys, tu yang sebelum aku kahwin lah, aku ada pengalaman kena kacau lah dengan benda-benda macam tu. So yang ni pula aku akan ceritakan. Aku banyak pengalaman tau. Pengalaman yang orang kata aku dah berkahwin. So padahal suami aku tu ada rumah sendiri, ada. Tapi and then tak tahulah dia ni kenapa, aku pun pelik. Dia ada rumah sendiri tapi dia nak menyewa pula. Dia nak rasa dia duduk bandar. So and then dia nak rasa macam duduk kampung lah. Tapi dia nak cari rumah kampung lah. Tapi tak ada, maksud tak ada kosong. So dapatlah rumah macam orang kata dekat-dekat rumah yang biasalah rumah sewa dekat-dekat tu, yang ada orang kata
5 pintu 5 pintu 6 pintu macam tu lah. And then masa aku nak sewa situ, mak saudara aku ada pesan. Mak saudara aku cakap, rumah yang kita orang sewa, ni rumah yang rumah corner lot lah. Nama je corner lot, tapi tak ada pun lot sangat. Rumah yang terakhir, yang nombor 6. Dia cakap bukan dia nak takutkan aku dengan family aku, tak lah, dia kata. Tapi dia sarankan lah, dia kata, dia nasihatkan, kalau boleh sebelum maghrib, dia kata jangan keluar lagi dah. Kalau misal kata nak keluar tu, biarkan habis waktu isyak baru boleh keluar. Lepas tu dia cakap lagi, yang kedua, dia pesan, tahun 2021 kan kita kecoh kan, pasal yang rumah kena ketuk tu kan. So masa tahun 2019 tu aku dah kena dulu dah, tapi maghrib lah, aku tak kena tengah malam, aku dah pernah kena maghrib. Yang pelik tu time maghrib. Bagai mak saudara aku cakap lagi, kalau dengar bunyi orang ketuk-ketuk pintu depan ke pintu belakang, jangan buka, biarkan. Sebab biasa kalau orang akan ketuk pintu kita kan, orang cakap dia mesti Assalamualaikum kan, orang ketuk mesti Assalamualaikum. Mana ada orang ketuk gitu kan. So kalau ketuk itu kena ingat, itu mesti bukan orang lah kan, maksudnya. So maksud aku pesan macam tu lah. So lagi satu, mak saudara aku cakap, so kalau misal kata suami korang pergi kerja, belum balik lagi, belum balik lagi, kalau nak dekat sebelum maghrib, kalau dia belum balik lagi, pastikan kalau dia balik tu, dia cakap Assalamualaikum, baru boleh kau buka. Walaupun kau buka tiket, kau nampak tu wajah lelaki kau, tapi dia tak bagi Assalamualaikum, dia cuma ketuk macam ketuk tadi tu lah. Itu bukan lelaki kau. Maksudnya kalau kau buka pintu, kau undang dia masuk, kau memang dapat musibah yang teramat-amat teruk. Macam gitu. Okey, setelah kita dengar mak saudara aku cerita benda macam tu, so kita orang pun cubalah. Macam arwah suami aku tu, dia nak tahulah betul ke tak mak saudara aku cerita ni kan. And then lepas tu masa hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu, hari keempat tu betul, maghrib pintu dapur kita orang kena ketuk kuat sangat, ketuk. Kita fikir biasalah, kita kalau sewa rumah 6 pintu, kita fikir budak-budak tak ada lagi dah. Sebelum maghrib, dia orang semua dah masuk rumah dah. Memang mak dia orang memang orang kata tak bagi anak-anak dia keluar. So tu lah, salah satunya dia tak bagi Assalamualaikum kan. So dia ketuk. So kita jangan buka. Lepas tu betul kita orang pun dah ketakutan dah ni. Aku pun dah berlari kita orang kumpul dekat tengah rumah. Lepas tu adik ipar aku ni, dia azan lah kan. Dia azan terus senyap, macam tenang sekejap kan. Lepas tu tak kisah. Lepas tu pula, lepas dia ketuk pintu ni, dia ketuk pula pintu depan. Ketuk sampai macam nak tempat tombol pintu tu macam nak tercabut lah. Tapi dia tak bagi Assalamualaikum kan. So kita baca je lah ayat kursi kuat-kuat tidak kan. Baca ayat kursi kuat-kuat tu, terus senyap memang sah lah. Memang rasa hari yang keempat tu memang rasa ya Allah, macam tak anak lagi dah duduk macam ni. Tapi sebab
arwah suami tu nak sangat kan duduk rumah kampung. Okay lah, biar layan je lah kan. And then okay, dan jadi pelik arwah suami aku ni, dia suka sangat waktu nak malam ni, dia suka dengar apa ni, dia suka dengar radio yang lama-lama tu, nasional tu kan. Yelah orang lama kan, dia dengar lagu-lagu lama. So kita ni tak pakai, orang kata tak pakai bateri tau, kita ni kan pakai current kan. So kita letaklah radio tu, radio tak adalah besar mana pun, letaklah dekat, orang kata tepi kepala katil lah. Tepi kepala katil tu ada tingkap lah kan. So memang sampai ke pagi radio tu tak, yelah tak ada siapa nak tutup. So sampai ke subuh lah radio tu hidup. Tak adalah buka kuat-kuat mana pun, agak-agak untuk dia dengar je. Jadi pelik. Dah kira dah masuk 6 hari tu dia dah buka radio tu. Dia pelik, kenapa radio dia tiba-tiba je tutup. Dia bangun pagi pukul 5 je, dia tengok dengar radio dia dah tak on. So dia fikir radio tu rosak ke kan, sebab kita tak pakai bateri. Kalau kita pakai bateri mungkin radio tu habis bateri kan. So ni kita pakai direct current punya kan. So dia pun tukar pelak sebelah lagi. Bila dia tukar pelak sebelah lagi, dia cocok, dia on kan, radio tu hidup. Hidup tu. Dia pun cakap, dia kenapa pelak ni rosak. Dia try lagi pelak yang dia cocok, yang lepas tu dia ambil yang tu pun hidup. Maksudnya pelak tu tak ada masalah lah. So dia pun cakap tak apa, dia nak tengok lagi. Dia ni suka macam tu, ambil tahu lah kan. So hari yang ke-7 macam biasa lah pasang radio. Agaknya benda tu dia suka mengacau lah agaknya. Yang jadi pelik tu, dalam pukul 4 dia nak, arwah suami aku ni dia bangun kencing. Dia tengok-tengok radio dia tu dah tak ada suara. Lepas tu yang pelik tu, siapa yang cabut dia punya switch dekat soket tu? Cuba fikir. Aku memang dah tidur masa tu, dia tengok aku tidur. Tapi dia tak nak kejutkan aku lah kan. So dia teruslah pergi toilet. Besok pagi dia tanya aku, tengah sarapan tu ramai-ramai kan dengan adik dia. Dia tanya, semalam ada cabut ni ke switch radio, ada cabut ke? Dia tanya kat aku kan. Lepas aku cakap lah, tak ada lah, mana ada orang cabut, tak cabut pun. Dah agak dah, dia kata. Lepas tu kat adik dia tanya, kenapa? Memang sah betul lah, horor betul, dia cakap. Apanya, adik dia tanya. Aku dah kena kacau ni, dia kata. Dah masuk 2 kali ni. Kali ni dia cabut terus aku punya ni. Tapi masalahnya siapa yang cabut ni? Itulah masalahnya. Itu bilik aku kunci, siapa yang cabut ni? Jadi pertanyaan kat situ, siapakah yang mencabut ni? Aduh, musibat betul lah. Itu apa, makhluk gaib. Dia tak suka agaknya dengar lagu nasional agaknya. Aduh, geli hati aku lah. Okey, dah pasal radio tu tak kisahlah. Lepas tu arwah laki aku dia dah tak nak pasang lagi lah radio lagi dah. Okey, dia dah stop lah. Dia cakap biar tak ada apa-apa, tak payah pasang lagi. So kita tidur. Bila kita tidur tu, kita dengar betul-betul masa pukul 3 lebih tau, terdengar suara macam perempuan nangis. Pukul 3 pagi lebih tu. Lepas tu kebetulan anak tiri aku tu, dia lelaki, dia tidur kat ruang tamu tu. Kita buat macam, sebab rumah sewa ni ada 2 bilik je. So adik ipar aku satu, aku dengan suami aku satu. So anak aku lelaki tu, kita buat macam tabir tu lah kan.
So jadikan dia bilik kecil untuk dia lah, kalau budak bujang lah biasalah kan. So dekat situ pukul 3 lebih tu, arwah suami aku kejutkan aku. Lepas tu dia kejut, lepas tu aku pun bangun lah macam mama-mama juga. Dia cakap kat telinga aku lah, berbisik, cuba dengar betul-betul. Dia cakap, ada dengar tak orang nangis? Dia kata gitu. Lepas tu aku pun diam lah, slow aku pun dengar bunyi suara perempuan nangis. Tiba-tiba tengah dengar ni suara perempuan dia nangis, anak tiri aku tu pula menjerit, menangis juga. Kita orang ni apa lagi kan, jerit dia menjerit sekuat-kuat tidak. Dia menjerit panggil ayah suami aku lah. Dia panggil ayah, ayah bapak, dia panggil tu. Dia panggil apa, adik ipar aku tu ayah, dia panggil lelaki suami aku tu bapak. Lepas tu kita orang pun bangun pergi tengok kat dia kenapa kan. Dia dah takut dah. Dia cakap dia nampak apa tahu, dia nampak perempuan rambut panjang dekat tepi tabir tu. Suami aku memang ada buat hiasan bonsai. So kira bonsai tu tepi tingkap lah kan. So dia nampak dekat situ perempuan tu rambut panjang tengah tenung dia. Perempuan tu nangis, dia kata. Tu yang dia tak boleh tahan tu, dia jerit takut sebab perempuan tu nak pergi kat dia. So lepas tu buka lampu seterang-terang tidak. Lepas tu adik ipar aku pun azan kan. Time masa nak azan tu, kau bayangkan tiba-tiba je kita dengar pintu rumah kita ni, pintu belakang, pintu depan serentak orang ketuk. Kau bayangkan pukul 3 lebih. Makin dia azan tu makin kuat, macam nak pecah pintu tu, tahu tak? Lepas tu yang peliknya, padahal rumah aku kan kat tepi ni, rumah mak saudara aku kat tepi dengan rumah aku ni tak jauh pun. Mak saudara aku tak dengar tau bunyi. Kita orang bunyi macam kecoh-kecoh, bunyi yang orang macam ketuk-ketuk tu kan, dia tak dengar. So bila adik ipar aku dah azan dah apa, baca ayat kursi, kita orang sama-sama baca ayat kursi kuat-kuat, barulah okey, baru clear, baru serta-merta dia berhenti. Dia serta-merta berhenti tu, kita orang tak boleh nak tidur lah, masing-masing tidur dekat ruang tamu tu. Ambil bantal, ambil apa, semua keluar bilik, semua tidur kat ruang tamu, tak tidur kat bilik. Sebab yelah kesian kat anak tiri aku kan. So kita orang tidur ramai-ramai kat ruang. Bukan nak tidur, tak boleh tidur dah, macam-macam. Lepas tu kita, adik ipar aku cakap lah dengan suami aku kan, tak boleh lah lagi nak duduk rumah ni macam gini, nak duduk lagi kan. Cakap jomlah kita balik rumah kita dah tu. Kita pun dah rasa dah suasana kampung. Lepas tu kata arwah suami aku kata, yelah kita balik rumah kita lah, kita tak payah lagi lah. Kira tak sampai pun, orang kata tak sampai sebulan lah aku sewa rumah tu. Just nak rasa suasana kampung je kan. So kita orang tak sampai ke pagi tu, kita orang tak tidur. So kita orang bangun awal. Lepas tu ceritalah dengan mak saudara aku ni, mak aku, suami aku ni, tanyalah kan, dia dengar tak semalam pukul 3 lebih pintu rumah kita orang kena ketuk kan. Dia cakap tak dengar apa pun. So, dia tak dengar apa, dia kata, sebab dia tidur kan, tak dengar apa, dia kata. Bagian nak erak lah, dia cakap lah. Mungkin kita cakap lagi 2-3 hari kita orang nak pindah lah. Kita orang tak nak duduk sini lagi, nak balik rumah kita orang kat Johor lah kan. Kau kena juga kan. Aku dah cakap dah, rumah ni keras, dia kata. Sebab tu aku bagi tahu kat kau, sebelum kau nak masuk rumah ni, kau nak duduk, aku bagi tahu kau benda-benda macam ni kau kena elakkan. Sebab berapa ramai orang duduk kat rumah ni memang tak boleh duduk, dia kata. Sebab asalnya orang berubat tu cakap, kiranya rumah yang ujung ni ada kubur lama. Kubur lama. So macam yelah kubur lama, so macam roh tu mungkin tak tenteram lah kan. So dah orang yang buat tu pun tak tahu kubur tu, dia main henyak terus naikkan rumah, mana boleh kan. So dia macam dia kacau lah kita kan. So macam tu lah ceritanya. Berderau darah aku bercerita ni, bulu roma pun dah naik dah ni tau.
nak menyampaikan 1 jam ni. Jenuh aku. Bertonggang-langgang cerita aku ni. Aduh guys. Itulah cerita pengalaman aku. Sebenarnya aku banyak pengalaman horor-horor ni sebenarnya. Banyak daripada aku tempat kerja pun. Akhirnya nanti next lah video yang akan datang, nanti aku akan cerita pengalaman kat tempat kerja, pengalaman banyak lagi lah, macam-macam. Okey, itulah guys pengalaman di rumah sewa. Macam-macam lah. Ada yang orang kata jangan dia tunjukkan wajah dia yang sebenar, sudahlah kan. Dia macam yelah, benda ni kita bukan nak cakap kita nak berdamping dengan dia. Kadang-kadang benda ni nak berkawan dengan kita. Tapi kalau dia nak berkawan pun macam dunia dia dengan dunia kita tak sama pun tak boleh kan juga kan. Okay guys, so kalau korang ada cerita horor, cerita seram-seram, marilah kongsi dengan aku. Nanti aku bolehlah cerita, ataupun korang boleh WhatsApp aku, korang cerita je, ataupun korang buat je voice kan, hantar je voice kat aku akan terus buatkan video suara korang cerita pengalaman korang apa-apa. Mana tahu korang ada pengalaman juga macam aku, sewa rumah ke, sewa bilik ke kan. Boleh cerita yang lebih, yang orang kata gangguannya lebih ekstrim ke, siapa tahu kan. Kita bolehlah berkongsi-kongsi macam tu guys. Okey, aku sambunglah sikit lagi ni cerita. Cerita ni cerita aku juga, pengalaman aku juga. Sebab aku pernah nampak lah Cik Gula-Gula lah. Cik Gula-Gula ni kadang-kadang dia suka dekat pokok pisang kan. Aku pernah nampak, tapi aku tak nampak jelas lah muka dia. Cuma aku nampak susuk dia tu lah dekat pokok pisang. Memang aku terkejut gila lah nampak dia tu. Masa tu jam lebih kurang dalam pukul 12 lebih lah nampak dia. Tiba-tiba je angin masa tu orang kata tiup kencang, terus je daun pisang tu macam seolah-olah dia macam orang kasih tengok dia terkuak gitu kan. Nampak dia. Aku buat apa lagi, memang terus masuk je lah. Tak ada nak nunggu lama-lama lagi dah, terus zoom masuk dalam rumah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Macam melihat sekejap bersama Mak Chu Blog. Okey. Okey, kalau korang ada cerita mengenai cerita hantu raya, kalau korang ada kisah pengalaman dengan hantu raya, bolehlah kongsi dengan Mak Chu kat sini. Aku cuma pasal yang tu, aku cuma pernah waktu tu aku dengan adik ipar aku lah, aku cerita sikit lah kan. Masa tu kita orang ni dekat Pahang lah, balik kampung dia lah. So dia lah cerita dengan aku. Walaupun tuan ni dah meninggal, walaupun siang, kau bayangkan macam diorang kan duduk kat sawah padi kan. So sawah padi biasalah diorang buat macam rumah pondok lah macam tu kan. Ni tak ada orang tau. Walaupun siang, aku memang dengar real sangat orang tengah tumbuk lesung tengah tumbuk cabai tau. Aku ingat aku cakap dengan adik ipar aku, siapa duduk sini? Patut adik ipar aku cakap lah, siapa duduk sini? Mana ada orang, tuannya nak mati, dah meninggal dah lama dah. Lepas tu aku cakap dengan adik ipar aku, dia cakap, habis tu siapa yang duduk tumbuk cabai tu? Adik ipar aku tutup mulut aku tau. Bila aku cakap tumbuk cabai tu, terus je yang tengah tumbuk tu terus senyap.
Adik ipar aku pun bawa motor perah punya laju. Prang! Aku cakap dah, kenapa kan kau perah motor laju-laju ni? Kau nak bagi aku jatuh ke apa? Okay guys, stop cerita tu dulu. Nanti sambung next episode. Okay, bye, good night. Ciao, ciao.